Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kasim semuanya? Sihat hari ini? Hujan lebat ya kita di sini. Saya tak tahulah dekat sana hujan ke tidak. Tapi di sini masya-Allah tabarakallah ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Hujan, sejuk. Mungkin ramai pula yang masih lagi tidur ataupun yang masih lagi berada di atas katil kerana keenakan untuk tidur itu lebih besar rasanya daripada untuk duduk di hadapan laptop kan. Okay, tak apalah. So kalau sesiapa yang sudah duduk di hadapan laptop dan juga di hadapan smartphone masing-masing, ya alhamdulillah sudah buka kitabnya dan juga sudah sediakan buku catatan. Okay, kalau sudah, jom kita mulakan pengajian kita pada hari ini. Oh, tapi hari ini Masya Allah ya, kita first time bersiaran secara langsung daripada Masjid Kasim, tak daripada rumah saya. Okay? Cuma kita di Facebook Masjid Kasim lah, okay, secara langsung. Baik, jadi hari ini ya Muslimah, kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan misi menumpaskan gerakan ataupun kita panggil sebagai golongan murtad. Masih lagi dalam perbincangan tersebut yang dilancarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an di awal pemerintahan beliau. Dan kita juga masih lagi membincangkan berkenaan dengan misi di bawah kepimpinan Khalid ibn Al-Walid. Masih ingat lagi pada perbincangan kita minggu lepas, kita bincang tentang apa? Kita bincang tentang seorang Nabi palsu, namanya siapa? Tapi Nabi palsu ni bukan calang-calang ya, dia di kalangan wanita, namanya Sajah. Kan, betul tak? Betul lah tu. Kalau saudara sebutkan, betul lah. Jadi, hari ini kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan misi Khalid ibn Al-Walid untuk menumpaskan gerakan Ar-Riddah ataupun golongan murtad. Kalau minggu lepas kita ada seorang Nabi palsu ya, bernama Musailamah Al-Kadzab. Tapi hari ini kita tidak akan masuk kepada perbincangan berkenaan dengan beliau. InsyaAllah lah pada minggu hadapan. Cuma ada beberapa perkara ataupun ada satu lagi isu yang berkaitan dengan saja belum kita selesaikan perbincangannya. Baik, jadi pada hari ini insyaAllah ya kita akan masuk kepada halaman 122. Okay Muslimah? Pada halaman yang ke-122, di situ kita ada satu isu yang berlaku antara Khalid ibn Al-Walid dan juga Malik ibn Nuwairah Al-Yarbu'i. Siapa Malik ibn Nuwairah Al-Yarbu'i? Pada minggu lepas saya ada sebutkan nama dia sekadar sekali lalu sahaja, bahawa dia adalah orang yang menyokong Sajah. Okay, dia menyokong Sajah sebagai seorang Nabi palsu dan menyokong beliau untuk membawa orang yang ada di sekitar beliau agar tidak membayar zakat. Ini antara misi lah yang beliau lancarkan ya, di kawasan beliau lah ataupun di tempat beliau. Jadi dia di kalangan Bani Tamim ya Muslimah. Jadi Malik ibn Nuwairah pada masa itu, kalau kita rujuk pada halaman dalam kitab kita ya ke-122 itu, kita lihat dijelaskan kepada kita bahawa sebelumnya Malik hanya berbahasa basi lah. Maknanya dia bila dia sokong Sajah ni bukan sebab dia betul-betul nak sokong Sajah. Bukan gitu. Tapi just sokong je lah begitu ya dalam keadaan sedemikian. Jadi dalam pembincangan kita ini dia kata, dijelaskan kepada kita bahawa bila Sajah datang dari tanah Jazirah, daripada tanah Jazirah Arab ke tempat beliau, pada masa itu dia rasa menyesal.
bila saja bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Kemudian, bukan itu saja ya, bahkan dia pulang ke tempat asalnya. Tidak meneruskan misi untuk menumpaskanlah tentera muslimin pada masa itu. Jadi, kita dapati dalam keadaan yang kesal itu bila saja pulang ke tempat beliau ataupun ke negeri asalnya di tanah Jazirah Arab. Pada masa itu, dia pun mengambil satu keputusan untuk pulang ke satu tempat ataupun pergi ke satu tempat yang dipanggil sebagai Al-Battah. Ada juga yang menyebutkan nama tempat ini Buta. Kalau kita lihat di dalam kitab kita, dia kata dia berdiam di satu tempat yang bernama Al-Butah. Okay, ada jugalah orang terjemah begitu. Tapi saya lebih cenderunglah untuk menyebut tempat ini dengan nama Al-Battah. Wallahu a'lam mana satu yang betul. Ada yang sebut Butah, ada sebut Battah. Jadi Malik ibn Nuwairah dia pun duduk di satu tempat yang bernama Al-Battah. Dan pada masa itu Khalid dia dan tenteranya segera nak pergi ke tempat Al-Battah ini untuk bersemuka dengan Malik ibn Nuwairah. Ya, pada masa itu kita lihat bila Khalid ibn Al-Walid dia membuat keputusan untuk ke Al-Battah bersemuka dengan Malik ibn Nuwairah, ada di kalangan tentera muslimin yang tidak bersetuju dengan keputusan Khalid ibn Al-Walid untuk ke Al-Battah mencari Malik ibn Nuwairah. Kerana mereka kata begini, itu yang tidak setuju dengan Khalid ibn Al-Walid untuk kejar Malik ibn Nuwairah ni adalah di kalangan Ansar ya. Yang mana kalau kita lihat ya Muslimah, dalam kitab kita mereka kata gini, kita telah selesaikan tugas kita, misi kita yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi lebih baik kita tak perlulah cari Malik ibn Nuwairah tu kan. Namun pertikaian tentang nak pergi ke Al-Battah ataupun tidak, Khalid ibn Al-Walid dia bertegas. Okay? Dia bertegas untuk tetap ke tempat tersebut dan bersemuka dengan Malik ibn Nuwairah. Dia kata begini kepada mereka yang enggan turut serta bersama dengan beliau. Dia kata hal ini harus dilakukan kerana ia adalah kesempatan yang tak boleh kita lepaskan. Itu dikata oleh Khalid. Walaupun aku tidak mendapat arahan daripada Abu Bakar As-Siddiq untuk cari Malik ibn Nuwairah tu tadi kan, Khalid kata apa? Aku adalah pemimpin kalian. Maksudnya dalam ketenteraan ini siapa pemimpin? Aku adalah pemimpin atau panglima perang kalian. Jadi seharusnya kalian menuruti perintah aku. Ini yang dikatakan oleh Khalid kepada mereka. Maknanya dia kata akulah yang bertanggungjawab. Apa what's next so maknanya aku bertanggungjawab. Maka kalian kena dengar cakap aku. So Khalid kata gitu. Oleh kerana itu aku tidak boleh memaksakan kalian untuk mengikutiku. Yang jelas aku harus ke Al-Battah. Jadi Khalid ibn Al-Walid dia bertegas nak juga pergi ke Al-Battah untuk cari Malik ibn Nuwairah, nak bersemuka dengan beliau. Maka dipendekkan cerita, pergilah mereka yang enggan itu, yang tidak mahu pergi pun ikut sekali ke Al-Battah untuk mencari Malik ibn Nuwairah. Baik, setelah kita dapat dalam kisah ini, Khalid tiba di Al-Battah. Dalam kisah ini, kita lihat ya, Malik ibn Nuwairah, dia ni macam confused tau. Dia tak tahu nak buat apa, dia macam dalam keadaan yang entah aku ni macam mana so dia dalam kita panggil tengah-tengah. Tak tahu nak buat apa. Jadi sebab itu ya Muslimah, kalau kita lihat pada perenggan yang berikutnya dalam kitab kita ini, diceritakan kepada kita Khalid berjalan selama 2 hari, kemudian kaum Ansar akhirnya turut juga mengikutinya dan menyusul Khalid. Ketika mereka sampai di Al-Battah, Malik bin Nuwairah sedang berdiam diri. Dia tak tahu nak buat apa, dia diam aja kan. Jadi Khalid segera mengirim spy dia tu kan ke sekitar Al-Battah sambil mendakwahi manusia. Jadi Khalid ke sana bukan semata-mata ya, kita lihat dalam kisah ini, bukan semata-mata nak tangkap Malik ibn Nuwairah.
Tetapi dalam masa yang sama, Khalid juga menjalankan misi dakwah untuk memurnikan akidah masyarakat yang ada di situ yang kita panggil sebagai Bani Tamim. Okay, jadi bagaimana penerimaan para pemimpin Bani Tamim di sana kan, di Al-Battah itu? Kita dapati mereka menerima baik kedatangan Khalid. Misi dakwah yang dijalankan oleh Khalid pada masa itu juga diterima baik oleh mereka. Yang mana mereka sambut, patuh dan taat. Bila diperintahkan untuk membayar zakat, mereka bersetuju untuk membayar zakat kecuali Malik ibn Nuwairah dan teman-temannya. So dalam keadaan yang begitu, Malik ibn Nuwairah bila diperintahkan untuk membayar zakat, dia masih lagi dengan pendirian dia. Dia tak nak bayar. Jadi dalam hal ini ya, kita lihat dia kalau kita rujuk pada perenggan kita ya di situ, Malik ibn Nuwairah sendiri dia dalam keadaan yang bingung. Sebab tu tadi saya kata dia macam confused. Dia ni stand dekat mana? Malik kan dalam keadaan sedemikian. Dia dalam keadaan yang bingung untuk berbuat dan menyendiri dari manusia. Dalam keadaan yang dia kebingungan itu tadi, Khalid mengarahkan para tenteranya agar menangkap Malik ibn Nuwairah dan teman-temannya yang enggan menurut ataupun yang enggan menyambut misi dakwah yang mereka jalankan. Jadi, pasukan muslimin pada masa itu bila mereka menangkap Malik ibn Nuwairah dan teman-temannya, ya muslimah, kita dapati status Malik ibn Nuwairah dan tawanan yang bersama dengan beliau diperselisihkan oleh kaum muslimin pada masa itu. Perselisihannya di mana mereka sendiri tidak pasti adakah Malik ibn Nuwairah dan teman-temannya yang enggan membayar zakat, mereka ini dalam keadaan yang masih muslim ataupun murtad. So itu status yang diperselisihkan di kalangan mereka, yang mereka tak dapat nak confirmkan Malik ni dia betul-betul memang tak beriman tentang pembayaran zakat itu ataupun dia memang tak nak. Macam kita kan, kalau kita lihat kepada konteks kita, memang ada di kalangan kita, memang dia muslim, memang dia beriman kepada Allah, cuma tak nak, refuse, tak nak. Macam orang ada yang dia tahu solat itu wajib tapi memang dia tak nak solat, malas macam tu kan. So situasi Malik ibn Nuwairah pada masa itu sedemikian. Dan kaum muslimin pun tak dapat nak pastikan dia ni murtad atau masih muslim, cuma memang tak nak bayar zakat. Baik. Jadi ya muslimah, dalam keadaan yang sedemikian, ada seorang sahabat bernama Abu Qatadah. Dia tampil dan memberikan pendapatnya. Apa kata Abu Qatadah? Di dalam teks kita ini, dia kata begini. Abu Qatadah Al-Haris ibn Rib'i Al-Ansari, dia pun angkat bicara, maknanya dia pun menyuarakan perselisihan yang berlaku di kalangan kaum muslimin pada masa itu berkenaan dengan status Malik ibn Nuwairah dan teman-temannya yang ditawan oleh Khalid pada masa tersebut. Jadi Abu Qatadah dia kata gini, sesungguhnya mereka telah mendirikan salat. Kita kata gini, kalau orang tu dia mendirikan salat, maknanya dia muslim lah. Betul tak? Dia beriman kepada Allah. Dia tak murtad. Cuma bab nak bayar zakat ataupun tak nak bayar zakat, itu adalah sesuatu yang mungkin dia just refuse, tak nak bayar, bukan sebab dia tak beriman. Begitu. Dan kita pun tahu keadaan Malik ibn Nuwairah tadi kan, disebut dia dalam keadaan yang kebingungan. Dia tak pasti mana satu betul, mana satu salah. Mungkinlah dalam keadaan yang begitu. Jadi, ada juga pendapat selain daripada Abu Qatadah itu tadi. Mereka kata begini, Malik ibn Nuwairah dan juga teman-temannya, mereka ni tidak mengumandangkan azan dan juga tidak mengerjakan solat. So, kita ada dua keadaan. Kalau ikut kepada pendapat Abu Qatadah, Malik ibn Nuwairah dan juga teman-temannya masih lagi muslim. Namun kalau mengikut kepada pendapat yang kedua, di kalangan kaum muslimin pada masa itu, mereka kata diorang tak laungkan azan, diorang tak solat. Jadi kalau kita ambil kepada pendapat yang kedua, okay, pendapat itu mengatakan mereka ni sudah keluar daripada pegangan agama Islam. Baik, cuma masalah di sini ya, Malik ibn Nuwairah dalam kes ini dia dibunuh. Itu yang
ada juga kalau kita buka dalam kitab sejarah menyebutkan bahawasanya Khalid ibn Al-Walid ni dia mudah-mudah bunuh orang. Itu kan? Dia mudah-mudah membunuh orang yang ada di sekitar dia. Itu juga adalah pertikaian di kalangan para sejarawan lah berkenaan dengan Khalid ibn Al-Walid. Tapi saya tak nak ceritalah tentang hal itu. Yang penting para sahabat, Masya Allah Tabarakallah, mereka adalah orang yang Nabi SAW angkat. Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan keadaan mereka dalam Al-Quranul Karim. So kita ni jangan mudahlah terpedaya dengan fitnah-fitnah yang disebutkan dalam mana-mana kitab sejarah berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. So kita sekarang nak letakkan peristiwa ini pada tempat yang betul, pada kedudukan yang adil ketika kita membincangkan berkenaan dengan sejarah Islam. Jadi bila Malik ibn Nuwairah dibunuh, kita dapati ada dua versi tentang kematian ataupun pembunuhan yang berlaku terhadap Malik ibn Nuwairah. Kalau kita rujuk pada versi yang pertama berkenaan dengan kematian Malik ibn Nuwairah, kita rujuk pada muka surat 122 kita masih lagi di situ. Di perenggan yang terakhir sekali Muslimah, permulaan kisahnya, disebutkan kepada kita, para tawanan itu bermalam dalam keadaan yang sejuk, kedinginan. Pada waktu tu malam, kemudian suasananya sejuk lah, weather je lah, dia punya situasi tu sejuk sangat pada masa itu. Jadi salah seorang suruhan Khalid, maknanya kalau kita kata salah seorang suruhan Khalid, ia bukan perintah daripada Khalid ibn Al-Walid, tetapi ia adalah orang suruhan Khalid. Dia kata begini, hangatkanlah para tawanan kalian. Dia guna perkataan yang begitu. So, maknanya dia mungkin suruh selimutkan, berikan selimut kepada para tawanan itu kerana mereka dalam keadaan yang sejuk. Cuma masalah inilah bila kita keluarkan satu statement ataupun satu instruction, dia perlu jelas. Instruction ataupun ayat yang digunakan perlu clear supaya ia tidak disalahfahami oleh orang yang menerima arahan itu tadi. Jadi bila orang suruhan Khalid, dia kata hangatkanlah tawanan kalian, ada sebahagian di kalangan tentera Khalid ibn Al-Walid yang memahami bahawa itu adalah isyarat untuk membunuh mereka. Okay. So, salah faham terhadap instruction yang diberikan ataupun perintah yang dikeluarkan oleh orang suruhan Khalid pada masa itu. Jadi apa yang berlaku bila salah faham ini kan terhadap ayat yang digunakan tadi, iaitu hangatkanlah tawanan kalian, sebahagian di kalangan tentera Khalid ibn Al-Walid, mereka ingat bunuh tentera itu. Okey, bunuh tawanan tersebut. Bila mereka dapat arahan itu, habis. Mereka pergi kepada tawanan tersebut dan mereka bunuh seluruhnya. Mereka bunuh seluruhnya kerana mereka ingatkan maksud hangatkanlah tawanan kalian ialah dengan bunuhlah tawanan kalian. Jadi, Dirar ibn Azur dalam kes ini, dia membunuh Malik ibn Nuwairah. Dan ketika Khalid dia mendengar berita itu, dia segera keluar menyusul mereka. Dia pergi ke tempat kejadian. Tapi orang kata kalau dalam bahasa Melayu kita, nasi sudah menjadi bubur. Dah tak boleh buat apa dah. Sebab tentera salah faham terhadap instruction, mereka bunuh keseluruhannya. Termasuklah Malik ibn Nuwairah itu tadi. Jadi apa yang mampu Khalid katakan dalam versi yang pertama berkenaan dengan kematian Khalid ibn Nuwairah, dia kata idza aradallahu amran fa asabah. Jika Allah menginginkan satu urusan, pasti ia akan berlaku. Maknanya dia dah tak boleh buat apa dah. Kan sebab dah terjadi perkara tersebut. Ya, itu adalah versi kita yang pertama berkenaan dengan kematian Malik ibn Nuwairah. Kita juga ada versi yang kedua. Versi yang kedua di sini Muslimah, secara jelas menunjukkan bahawa Khalid yang perintahkan agar leher Malik ibn Nuwairah dipenggal setelah berlaku beberapa dialog antara beliau dan Malik ibn Nuwairah.
Kalau kita rujuk kepada perenggan yang berikutnya, diceritakan kepada kita berkenaan dengan ada satu riwayat lain yang menceritakan berkenaan dengan kematian Malik ibn Nuwairah. Baik, di sini dalam riwayat ini ya Muslimah, disebutkan bahawa Khalid memanggil Malik ibn Nuwairah. Jadi dia panggil Malik ibn Nuwairah untuk menghadap dia. Dan dia mencela segala yang telah dilakukan oleh Malik, mulai dari sikapnya yang mengikuti saja dan tidak mahu membayar zakat. Jadi Khalid ni dia tegur tentang sikap Malik ibn Nuwairah. Maknanya dia kata kenapa ikut saja, kenapa tak nak bayar zakat dan sebagainya lah kan. Kenapa jadi seorang Muslim yang sedemikian. Dan di sini Khalid pun kata kepada dia, tidakkah engkau tahu bahawa zakat itu seiring dengan solat? Tak tahu ke? Bila engkau solat, bila engkau mengaku solat itu wajib, maknanya zakat itu juga adalah wajib. Sebab apa Muslimah? Bayar zakat, menunaikan solat, ia adalah sesuatu perkara yang terdapat dalam rukun Islam kita. Betul tak? Okay, dalam rukun Islam kita. Jadi Khalid tanya dia, tidakkah engkau tahu bayar zakat ni seiring, maknanya sama hukumnya dengan kita solat. Tapi dalam dialog ini, Malik pun jawab gini kepada Khalid. Dia kata, begitulah yang dikatakan oleh sahabat kalian. Yang cakap macam tu adalah kawan kau, bukan kawan aku. Maksudnya macam tu lah kalau nak ikut kepada bahasa Melayu kita lebih mudah kan. Ini terjemahan daripada bahasa Arab. Jadi dia terjemah gitu. Kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu kita ni, kita kata gini. Yang cakap macam gitu, yang cakap zakat itu wajib, kawan-kawan kau, bukan kawan-kawan aku. Okey, dia kata sedemikian. Jadi, Khalid berkata, bererti dia adalah sahabat kami, bukan sahabat engkau. Jadi Khalid pun kata, oh maknanya yang cakap gitu sahabat akulah, bukan sahabat engkau. Maknanya engkau tak mengakulah orang-orang yang kata perkara itu wajib itu bukan sahabat engkau. Dia cuma sahabat aku, begitu. Jadi Khalid pun terus kata kepada Dirar. Bila Malik kata sedemikian, dia kata gini kepada Dirar. Dirar tadi kan kalau kita lihat kepada versi yang pertama, dia yang bunuh Malik ibn Nuwairah, bukan? Baik, dalam versi yang kedua ini, pembunuh orang yang menamatkan riwayat Malik ibn Nuwairah masih lagi disandarkan kepada Dirar. Ya, iaitu Khalid pun kata kepada Dirar. Dia kata, wahai Dirar, penggallah lehernya. Maknanya kalau kita rujuk kepada versi yang kedua, kematian Malik ibn Nuwairah yang mana dipenggal lehernya adalah atas arahan Khalid ibn Al-Walid. Walaupun pelakunya adalah Dirar. Okey, kerana dia mengikut ataupun mentaati perintah panglima tenteranya iaitu Khalid ibn Al-Walid pada masa tersebut. Jadi, lehernya pun dipenggal. Ketika itu, Abu Qatadah dia rasa tak puas hati dengan tindakan Khalid ibn Al-Walid. So isunya dekat sini ya Muslimah. Ada dua versi. Saya pun tak dapat pastikan mana satu versi yang tepat, mana satu versi yang betul. Cuma yang boleh kita pastikan di sini ialah Malik ibn Nuwairah dia mati di ketika Khalid menangkap beliau. Yang mana pada masa itu status Malik ibn Nuwairah masih lagi diperselisihkan. Adakah dia Muslim ataupun dia sudah murtad. Okey, baik. So bila hal itu berlaku, Abu Qatadah tadi kan yang dia angkat suara, yang dia kata mereka ini orang yang solat, maknanya dia adalah orang Muslim. Abu Qatadah dia tak berapa puas hati dengan apa yang berlaku terhadap Malik ibn Nuwairah. Jadi dia pun, okey, kita lihat di sini, dia pun melaporkan hal itu kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Dia laporkan hal ini, maknanya dia buat report tentang apa yang berlaku kepada Malik ibn Nuwairah kepada Abu Bakar radhiyallahu an di Madinah. Bila Umar radhiyallahu an dia dengar apa yang berlaku pada Malik ibn Nuwairah, yang mana itu berlaku di bawah kepimpinan Khalid ibn Al-Walid, dia pun dengan segera memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu an agar memecat Khalid. Sebab itu Muslimah, bila kita lihat pada muka surat 123, ya, bila kita melihat kepada muka surat 123, ada dialognya di sana, iaitu
Umar berkata kepada Abu Bakar pada perenggan yang kedua, paragraf yang kedua. Kalau boleh jumpa di situ. Umar berkata kepada Abu Bakar, kalau di situ dia kata copot lah. Copot ni maksudnya pecat. Okay? Sebab ni dalam bahasa Indonesia. Dia kata pecatlah Khalid dari jawatannya. Umar perintahkan. Maknanya Umar berikan cadangan kepada Abu Bakar. Pecat Khalid ini. Sebab apa? Pedang dia itu terlampau mudah mencabut nyawa orang. Maknanya Khalid ni senang-senang bunuh orang. Jadi Umar tak berapa agree dengan tindakan Khalid itu. Sebab itu dia kata kepada Abu Bakar, dahlah pecatlah Khalid ni. Dia senang-senang dia bunuh orang kan. Kita pun tak tahu Malik ibn Nuwairah ni dia Islam ke tak Islam. Dia dah murtad ke belum murtad ke apa kan. Kita tak reksa lagi asal usulnya bagaimana. Tiba-tiba dia suruh bunuh. Jadi Umar kata begitu kepada Abu Bakar. Namun di sini Abu Bakar pun menjawab, aku tidak akan menyarungkan aku tidak akan menyarungkan pedang yang dihunus Allah terhadap orang kafir. Maksudnya orang yang sudah tidak mahu mengikut kepada perintah Allah. Itu kata Abu Bakar. Maknanya di sini Abu Bakar masih lagi bertegas untuk tetap biarkan Khalid ibn Al-Walid pada jawatannya sebagai panglima perang dalam misi menumpaskan golongan murtad. Dan pada masa yang sama ya muslimah, kita dapati ada family di kalangan Malik ibn Nuwairah yang sudah datang bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an yang mengadukan tentang kes ini kepada Abu Bakar, iaitu namanya Mutammim bin Nuwairah, iaitu adik-beradik kepada Malik ibn Nuwairah. Dia datang melaporkan berkenaan dengan perbuatan Khalid yang telah membunuh adik-beradiknya ini. Jadi Umar pun membantunya hingga akhirnya Abu Bakar pun membayar diat. Diat ini adalah kita panggil sebagai wang pampasan ataupun ganti rugi di atas kematian seseorang yang kita bayar kepada family-nya. Jadi Abu Bakar pada masa itu, dia pun bagi saya dalam kes ini, dia tak nak panjang-panjangkan cerita. Jadi Abu Bakar kata okeylah, dia pun bayar diat kepada family Malik ibn Nuwairah dan dia gunakan wang dia sendiri. Maknanya dia tak gunakan harta daripada kerajaan Madinah. Dia gunakan wang dia sendiri pada masa itu. Tapi yang kita lihat dalam kes ini, Umar dia terus-terusan. Dia asak tau. Dia asak maksudnya dia keep on kata kepada Abu Bakar, dahlah pecat Umar. Pecatlah Khalid. Takut nanti ada banyak lagi kes yang begini, takkan kau nak bayar lagi kan? Bila dia tersalah bunuh orang, kita nak bayar begitu. Dan bila dia didesak oleh Umar untuk memecat Khalid ibn Al-Walid, di sini kita lihat muslimah, Abu Bakar pun dia minta supaya Khalid pulang ke Madinah. Abu Bakar dia menghantarkan utusan agar Khalid dibawa ke Madinah, pulang ke Madinah untuk menghadap dia. Dan kalau dalam kes ini kita lihat Umar masih terus-menerus menganjurkan Abu Bakar As-Siddiq agar memecat Khalid dari kedudukannya sebagai panglima perang, dan dia berkata sesungguhnya pedangnya terlampau mudah mencabut nyawa manusia. Dan akhirnya Abu Bakar pun mengirimkan utusan agar membawa Khalid ke Madinah. Dan pada masa itu Khalid datang ke Madinah masih lagi memakai baju perangnya. Masih pakai baju perang yang terbuat dari besi. Dan baju yang dibuat daripada besi itu dilihat di sana sini bajunya mulai berkarat disebabkan banyak terkena darah. Baju perang tu dah karat dah sebab masih lagi ada bekas darah di baju perang tersebut. Dan bila Khalid sampai ke Madinah, dia pun masuk menghadap Abu Bakar radhiyallahu an, dan kita dapati pada masa itu Khalid dia pun minta maaf kepada Abu Bakar di atas kesilapan yang berlaku. Mungkin dia pada masa itu dia tersalah mengeluarkan arahan, dan atau kalau kita pegang muslimah kepada versi yang pertama yang menyebabkan kepada kematian Malik ibn Nuwairah, dia tak dapat nak kawal the situation. Sebab dia pun masa tu dia sampai ke tempat itu, dia dapati bahawa semua dah dibunuh.
Jadi nak buat macam mana? Kalau kita pegang kepada versi yang pertama ya. Namun kalau versi kita pegang kepada versi yang kedua tentang kematian Malik ibn Nuwairah itu, memang betul dia yang perintahkan kepada Dirar agar penggal lehernya. Dan pada masa itu silapnya kalau kita pegang kepada versi yang kedua ialah dia tak periksa terlebih dahulu secara terperinci, secara tuntas bagaimana status Malik ibn Nuwairah. Adakah dia benar-benar telah murtad ataupun dia cuma confused, dia bingung dan dia tidak mendapat ilmu yang benar terhadap apa yang dia pegang. Sedangkan kalau ikut kepada pendapat Qatadah yang menyuarakan tentang status Malik ibn Nuwairah, dia kata Malik ibn Nuwairah masih lagi salat. Kan maknanya masih lagi Muslim. So di situ seharusnya kalau kita pegang ya kepada versi yang kedua, Khalid ibn al-Walid dia periksa terlebih dahulu tentang keadaan itu. Barulah dia buat keputusan. Tapi malangnya dia dah suruh Dirar penggal leher Malik ibn Nuwairah pada masa itu, yang menyebabkan dia pun tak boleh dah nak patah balik terhadap kesilapan yang dia buat. Dan kita lihat di sini, Masya Allah Tabarakallah, Khalid ibn al-Walid ya, bila dia sampai di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sama ada tentang versi yang pertama ataupun versi yang kedua, dia langsung meminta maaf atas kesilapan yang berlaku. Yang mana itu berlaku di bawah kepimpinan beliau sebagai seorang panglima perang pada masa itu. Okey, jadi bila dia minta maaf kepada Abu Bakar radhiyallahu an, kita dapati dalam hal ini Abu Bakar pun memaafkan Khalid, tidak memecat Khalid. Dan Muslimah, kes ini sebenarnya pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, yang mana pada masa itu ia juga berlaku di bawah pimpinan Khalid, yang mana dia tersilap membunuh orang ataupun tawanan perang pada masa itu. Kalau kita rujuk pada muka surat 124, dinyatakan kepada kita dengan kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Okey, yang mana disebutkan sebelum itu pernah juga Khalid diutus oleh Rasulullah kepada Bani Khuzaimah. Dalam kitab kita, dia letak Bani Khuzaimah. Di situ ada kesilapan yang Muslimah minta tolong diperbetulkan. Saya rasa ia kesilapan daripada sudut terjemahan lah mungkin, ataupun penterjemah ini tersilap, ataupun bukan penterjemah, ataupun mungkin yang type kitab ini yang edit kitab ini dia tersalah type dan sebagainya, wallahu a'lam keadaannya. Cuma sebab kenapa saya kata ada kesilapan di situ, dia bukan Bani Khuzaimah. Sebab kes ini ataupun peristiwa ini dimuatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi bila kita refer pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita dapati yang terdapat dalam riwayat itu bukan Bani Khuzaimah, tetapi Bani Jazimah. Ya, Bani Jazimah. Betul kan? Dalam kitab kita silap. Sebab kalau dalam kitab kita, dia tulis Rasulullah, Khalid diutus oleh Rasulullah kepada Bani Khuzaimah. Tapi sebenarnya adalah Bani Jazimah. J-A-Z-I-M-A-H. Okay? Bani Jazimah, bukan Bani Khuzaimah. So saya harap dapat dibetulkan kesilapan di sudut mungkin taipan ataupun kesilapan di sudut terjemahan di situ. Sebab kalau saya rujuk kepada kitab asal, itu kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah juga menyebutkan tentang Bani Jazimah, bukan Bani Khuzaimah. So betulkan ya. Baik. Jadi di sini Nabi pernah sebenarnya utuskan Khalid ibn al-Walid kepada satu bani yang namanya Bani Jazimah. Jadi Bani Jazimah ini, mereka ni dibunuh sebagai tawanan perang tadi kan, dibunuh oleh Khalid kerana mereka kata sabakna, mereka kata begitu. Padahal maksud mereka sebenarnya kami telah masuk Islam. Sabakna ni kalau kita rujuk dalam bahasa Arab, maksudnya ialah satu agama yang mengamalkan unsur-unsur agama Majusi, iaitu menyembah api. Jadi Khalid ini dia salah faham. Bila para tawanan perang ini mereka kata sabakna, sebenarnya yang dimaksudkan ialah kami dah masuk Islam.
Cuma mungkin mereka ni bukan di kalangan orang Arab lah saya rasa ya. Mereka tak reti nak sebut aslamna di situ. So mereka pun kata sabakna. Bila mereka kata sabakna, Khalid ingat mereka ni masih lagi dalam keadaan yang beragama Majusi itu tadi. Jadi Khalid pun membunuh mereka keseluruhannya. Ini kesilapan yang berlaku pada zaman Nabi. Yang kita kata kesnya sama macam Malik ibn Nuwairah itu tadi. Kesilapan beliau. So, kita lihat begini Muslimah. Mereka mengatakannya disebabkan mereka sulit ataupun mereka sukar untuk mengucapkan aslamna. Ataupun mungkin ya bagi saya perkataan Islam, perkataan aslamna itu masih lagi asing bagi diri mereka. So mereka tak mampu nak cakap aslamna, jadi mereka kata sabakna. Cuma ia disalahfahami oleh Khalid ibn Al-Walid, lalu dia pun membunuh keseluruhan tawanan perang yang terdiri di kalangan Bani Jazimah itu tadi. Dan hal tersebut berlaku pada zaman Nabi. Bila hal itu dilaporkan kepada Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Dalam hadis ini menceritakan kepada kita bahawa Nabi SAW pun membayar diat untuk tiap tawanan tersebut, bahkan Nabi mengembalikan bejana tempat minuman anjing milik mereka kepada ahli keluarga mereka yang diambil dalam peperangan tersebut. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, bukankah ia sama sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW semasa hayat baginda? Ada orang datang, itu di kalangan keluarga Malik ibn Nuwairah yang bernama Mutammim. Dia datang kepada Abu Bakar, dia laporkan berkenaan dengan apa yang berlaku ke atas saudaranya, yang mana ia dilakukan oleh Khalid ibn Al-Walid. Abu Bakar radhiyallahu an, dia bayarkan diat itu. Pada zaman Nabi juga pernah berlaku hal yang sedemikian. Nabi SAW bila dapat tahu Khalid dia bunuh, yang mana di atas kesilapan, kesalahan dia pun nak buat macam mana kan? Kita pun bayarlah diat. Itu ganti rugi kepada keluarga mangsa. Kerana di atas kesilapan yang dah tersilap itu tadi. Jadi di sini bila Nabi SAW dia dah bayarkan diat, bahkan mengembalikan hak milik mereka itu kan, Nabi pun mengangkat tangan dan berdoa. Nabi doa apa di sini? Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang dibuat oleh Khalid. Walaupun demikian, Rasulullah, kita lihat ya dalam kes itu, Nabi tidak memecat Khalid daripada jawatannya. Nabi terus biarkan Khalid menjadi panglima perang pada masa itu. Dan hal inilah yang dicontohi ataupun yang diikuti oleh Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah pada masa tersebut. Dan memanglah berlaku kesilapan, tetapi Abu Bakar tetap mengekalkan jawatan panglima perang itu kepada Khalid ibn Al-Walid. Mentelah pula kita dapati Khalid ibn Al-Walid pun sudah mengaku kesilapannya, yang dia tersalah dan sebagainya, dan dia menghadap kepada Abu Bakar radhiyallahu an dan memohon maaf di atas tindakannya. Jadi kita pun tak bolehlah nak kata Abu Bakar dalam kes ini dia salah. Khalid pun tak tahu malu dan sebagainya. Tak perlulah kita ucapkan dengan perkataan-perkataan yang sedemikian. Yang penting begini Muslimah, kita ambil pengajaran yang terdapat daripada peristiwa ini. Okey, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kes yang berlaku tentang Malik ibn Nuwairah ataupun isu yang berlaku antara Khalid ibn Al-Walid dan Malik ibn Nuwairah sehingga dibawa kepada Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga masuklah campur tangan daripada Umar radhiyallahu an, dan seterusnya kita relatekan dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Okey, baik. Pertama begini Muslimah. Kita ini, bila kita bincangkan kan tentang kes itu tadi, pertama, bila kita buat salah, okay, dalam hidup ni, bila kita buat salah, kita menyesal, kita mengaku dan mohon kemaafan atas kesalahan yang telah kita buat. Okay, sebab
kita biasa dalam hidup kita ada buat salah. Bagi saya dalam kes ini Khalid dia tersalah. Sama sebagaimana pada zaman Nabi juga dia tersalah. Tersalah faham dan sebagainya kan. Dan begitu juga dalam hidup kita ada banyak isu, ada banyak masalah, ada banyak perkara yang kita sebagai manusia biasa kita tersalah faham. Tersalah faham, kemudian bila kita tersalah faham, kemudian kita tersalah mengambil tindakan. Dan pada masa itu ya muslimah, bila kita tahu kita salah, kita mengaku kesalahan kita dan kita mohon maaf di atas kesalahan yang telah kita lakukan. Itu adalah terbaik daripada kita enggan meminta maaf. Okay? Sebab mungkin kita kata, bukan salah aku apa, aku dah tersalah, nak buat apa aku minta maaf. Lainlah kalau aku sengaja nak buat salah, kadang-kadang ada orang begitu. Okay? Lainlah kalau aku sengaja buat salah, bolehlah aku minta maaf kat dia sekarang ni. Aku tersalah, sudah dah tersalah nak buat macam mana kan? Nasi dah jadi bubur. So, patutkah aku minta maaf? Kadang-kadang ada orang begitu. Dia ego dengan kesilapan yang dia buat. Dia rasa dia tak perlu tampil ke hadapan minta maaf. Jadi dia tak nak minta maaf. Walaupun dia tahu dia tersalah. Okay? Walaupun dia tahu dia tersalah ataupun dia buat satu perkara yang tak seharusnya dia buat. Tetapi kalau kita lihat kepada kes yang kita bincangkan tadi ataupun peristiwa tadi kan, Khalid ibn al-Walid dia tampil ke hadapan dan dia tahu dia terbuat salah. Maka dia menyesal dan dia minta maaf kepada Abu Bakar. Mungkin sebagai seorang panglima perang ada keegoan kan dalam diri dia. Ada kesombongan dalam diri dia. Aku hebat apa? Aku dah tolong kau untuk musnahkan orang golongan murtad ni. Apa engkau nak cakap aku salah pula? Aku panglima, aku ketua pada masa tu, aku tahulah apa aku buat. Mungkin Khalid boleh kata begitu kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Tetapi kita dapati dalam peristiwa ini dia tampil ke hadapan dan dia minta maaf kepada Abu Bakar. Ini ya muslimah kita panggil orang yang mana sebagai seorang Muslim kita ada sifat rendah diri. Kita ada sifat rendah diri dan kita ni bukan orang yang sombong. Bila kita dah buat salah, kemudian kita mengaku kesilapan kita, lalu kita minta maaf dengan sebenar-benarnya. Di atas apa yang telah kita buat, kesilapan tingkah yang dah kita buatkan. Sebab begini, setiap manusia dia buat salah. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan tentang hal yang sedemikian. Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap di kalangan anak Adam, iaitu kita di kalangan umat manusia ini, kita buat salah. Tapi sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan ataupun orang yang buat silap itu tadi at-tawwabun, mereka yang bertaubat. Iaitu dia mengaku, sebab kalau kita kata orang yang bertaubat ni muslimah, dia mengaku salah dia. Okay? Dia menyesal di atas kesilapan dia dan dia akan pastikan perkara itu tidak berulang lagi. Dan Nabi kata apa? Itu adalah orang yang terbaik. Bila dia buat salah, dia bertaubat kepada Allah dan dia mengaku kesilapan dia, dan antara tanda orang yang mengaku kesilapannya ialah dia memohon maaf. Dan orang yang sedia tampil ke hadapan memohon maaf ini adalah orang yang tawadhu', orang yang rendah diri, dan dia terkeluar daripada ciri-ciri orang yang sombong. Sebab kalau kita nak berbalik kembali kepada hadis Nabi SAW, Nabi pesan begini kepada kita muslimah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Okay? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata gini, orang yang sombong adalah dia yang batarul haqqi, yang menolak kebenaran. Sekarang Khalid dia tahu dia buat salah. Jadi yang benarnya dia salah. Maka sebab itu dia mohon maaf. Jelas kepada kita, tidak ada ciri kesombongan dalam diri Khalid. Walaupun dia adalah seorang panglima perang yang kita tidak menafikan kehebatannya di medan peperangan. Tetapi bila dah buat salah, dia mengaku kerana apa? Yang betul dia salah. Habis kita mengaku kesilapan. Dan dia tidak memperlekehkan orang lain dalam kes ini kan? Maknanya dia tak sombong.
Okey? Sebab Nabi kata apa? Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan ataupun memperlekehkan orang lain. Sebab boleh saja, kalaulah Khalid ibn Al-Walid ini adalah seorang yang sombong, satu, dia tak akan minta maaf Muslimah. Okey? Dua, dia akan perlekehkan laporan-laporan orang terhadap diri dia. Dia kata, aku punya sukalah, aku panglima perang. Kan, aku punya hak lah nak buat apa. Dia akan perlekehkan semua laporan. Bahkan, bila dia menghadap kepada Abu Bakar itu tadi kan, dia akan cari pelbagai macam alasan untuk dia menyelamatkan diri dia. Tapi kita dapati, Masya Allah tabarakallah saya kata, Khalid ibn Al-Walid, dia terus minta maaf dan dia mengaku kesilapan dia. Ini seharusnya yang kita pelajari daripada kes ini. Bila kita buat salah dan kita tahu perkara itu memang salah, okey, mengaku kesilapan kita dan mohon maaf di atas kesilapan yang telah kita buat. Sama ada mungkin kita kata sengaja ataupun tak sengaja. Aku tak sengaja apa buat salah, buat apa aku nak minta maaf. So tak perlu ucap hal-hal yang sedemikian. Minta maaf sahaja. Okay, minta maaf sahaja, mengaku kesilapan, settle. Okey, baik. Kedua ya muslimah, pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini ialah usaha untuk memaafkan. Okay? Beri peluang. Kerana apa? Kadang-kala kesilapan dia berlaku kerana tersalah faham. Senang tak nak maafkan orang lain? Dia bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah kita nak memaafkan orang lain. Sebab tu saya kata usaha. Saya tak kata maafkan, tapi saya kata usaha. Sebab saya tahu dia bukan perkara yang mudah. Kita kata, amboi sedap nak maafkan orang. Dah dia bunuh kan, dah dia bunuh saudara mara kita, tiba-tiba nak maafkan dia. Tak ada maknanya lah Kirim salam, assalamualaikum. Kita kan kirim salam sudahlah kat dia Kita akan selalu macam tu. Ataupun dia lebih teruk kata, sudahlah Suazah, 7 keturunan pun saya tak maafkan dia lah. Bayang dia pun saya tak nak nampak. Kadang-kadang kita sedemikian muslimah. Kan? Tapi dalam masalah ini, dalam peristiwa ini kita lihat betapa Abu Bakar radhiyallahu an, dia adalah orang yang memaafkan. Bila Khalid ibn Al-Walid tampil ke hadapan, mohon maaf kepada dia, dia kata okeylah, sudah, maafkan saja, teruskan dengan kerja yang engkau lakukan. Sebab apa? Abu Bakar dia beri peluang. Dan dia juga tahu itu adalah perkara yang berlaku kerana apa? Semua orang ada salah faham. Okey, maknanya banyak berlaku misunderstanding lah dekat kes ni kan. Orang ini salah faham, dia ni salah faham, dia salah faham. Semua berlaku. Kerana apa? Kerana salah faham. Bila ada salah faham dalam satu kes, itulah yang menyebabkan orang pun tersalah membuat tindakan. Jadi antaranya ialah Khalid ibn Al-Walid dalam kes ini, yang mana dia tersalah membuat tindakannya. So, kita lihat begini muslimah. Ataupun saya nak berikan satu usulan untuk kehidupan kita begini. Kita tak boleh nak mudah-mudah maafkan orang lain sebab ia perkara yang sukar dalam hidup kita ini. Tetapi kita boleh usaha untuk maafkan orang yang buat salah dalam hidup kita. Okey, kita boleh usaha untuk maafkan orang yang buat salah dalam hidup kita. Belajar untuk memaafkan orang lain. Kerana apa? Itu adalah yang diajarkan oleh Allah ataupun yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tentang kemuliaan orang yang memaafkan orang lain, kan? Tentang kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah ketika mereka memaafkan orang lain. Antaranya rujuk surah Ali Imran pada ayat yang ke-134. Kita lihat dalam Al-Quran Allah kata wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala kata orang yang mampu untuk mengawal rasa marah dia, orang yang mampu menahan rasa marah dia ini adalah orang yang mana Allah cinta kerana mereka orang yang telah berbuat perkara yang baik. Dan Allah tak kata tentang orang yang sekadar mampu untuk menahan kemarahan dia. Tetapi Allah juga sebut wal'afina 'anin nas. Dan juga orang yang boleh memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri dia. Allah cinta
orang yang mampu untuk memaafkan orang lain, yang mana orang lain menzalimi diri dia, orang lain buat salah kepada dia, tapi kita mampu untuk maafkan orang tersebut. Jadi kalau kita dapat usahakan, Masya Allah, Tabarakallah, itu adalah perkara yang terbaik bagi diri kita. Sebab Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah bagi diri seorang hamba dengan kemuliaan yang mana dia itu memaafkan orang lain. Nabi kata sedemikian. Kita dalam hidup kita ni muslimah, jangan banyak berdendam. Kan? Jangan banyak berdendam. Betul, saya tak nafikan orang tu dah zalimi saya dah, Ustazah. Orang tu dah buat salah dengan saya, Ustazah. Dia dah maki mak pak saya. Dia dah maki mak pak saya. Dia jatuhkan maruah saya. Takkan saya nak maafkan dia? Okeylah, itu hak. Itu hak kita. Nak maafkan ataupun tidak. Saya pun tak paksa. Tapi saya berikan pilihan yang terbaik, yang lebih baik untuk dunia dan akhirat. Iaitu kalau dapat kita belajar maafkan. Kerana kita tak rugi muslimah. Kita tak rugi satu apa pun. Kita akan dapat ketenangan di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan syurga di akhirat. Bahkan Allah angkat darjat kita dengan kemuliaan di sisi Allah. Jadi dalam hal yang begini pilihlah sesuatu yang menguntungkan diri kita. Jadilah muslimah yang bijak dalam hidup kita ini dengan memilih sesuatu yang terbaik bukan sahaja di dunia namun di akhirat juga. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan ingin diajukan, mungkin boleh diletakkan di ruangan komen kan. Kalau ada soalan, saya boleh ambil satu ataupun dua. Kalau tak ada pun alhamdulillah. Maknanya senang juga kerja saya kan. Tapi kalau ada dipersilakan. Satu atau dua saya boleh ambil soalannya. Boleh diletakkan di ruangan komen dan kita akan paparkan soalannya. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, kita boleh tutuplah kuliah kita hari ini. Nampaknya tak ada. Kalau tidak ada, yang ada hanyalah bunyi kapal terbang di atas. Yang tak berhenti-henti. Hujan pun dia buat praktis juga kat atas. Aduhai. Okey, semuanya beri salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, amin. Okey, Amin, kalau kita tidak ada sebarang soalan, saya rasa baik juga kita tutup kuliah kita pada hari ini. Okey, terima kasih kepada semua yang mengikuti pengajian kuliah duha kita pada pagi Jumaat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga dengan kelapangan masa untuk terus-terusan menuntut ilmu. Tidak kiralah sama ada pengajian saya ataupun mana-mana pengajian yang dianjurkan oleh Masjid Kasim. Teruslah sokong dan teruslah ikuti apa jua program yang dijalankan oleh pihak Masjid Kasim, tidak kira sama ada secara online ataupun offline. Okey, baik muslimah, terima kasih sekali lagi. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.